seseorang individu dia menggunakan daya tindak yang berorientasikan pengelakan ataupun avoidance lah, yang melibatkan aktiviti-aktiviti sama ada secara fizikal maupun kognisi yang bertujuan untuk menghindari keadaan itu. Okey, contohnya apabila mengalihkan tumpuan dan perhatian kepada perkara lain supaya dia tak fikir dan cuba nak lupakan hal yang dia tengah alami. Okey, ada ketikanya individu juga menjadikan masalah yang dihadapi itu sebagai bahan gurauan. Ini yang kalau ingat Liana Arina ada present hari tu kan, dia punya daya tindak questionnaire tu. Ada juga disebutkan tentang beberapa cara orang kata menghadapi menghadapi gaya tindak seseorang, coping mechanism kan, dan disebut jugalah gurauan dan sebagainya. Sebab apa? Dia nak menafikan kewujudan masalah tersebut kerana enggan untuk berhadapan dengan sesuatu keadaan atau situasi. Okey, seseorang juga cenderung menggunakan bahan-bahan terlarang sebab dia nak lari daripada masalah dia. Dia mungkin akan mengambil rokok, alkohol dan dadah nak bantu legakan perasaan apabila berhadapan dengan masalah. Okey, so yang kedua adalah orientasi tugasan atau problem or task oriented lah. Ini bermaksud, ini yang ramai yang kita jawab hari tu, ramai yang mendapat orang kata di bawah orientasi inilah. Anda seorang yang mempunyai daya tindak berfokuskan masalah atau tugas yang terdiri daripada usaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Maksudnya tidak melarikan diri tapi memikirkan cara atau berusaha untuk nak selesaikan masalah yang dihadapi. Anda akan menumpukan kepada tindakan yang perlu diambil, nak susun langkah strategi, fikirkan yang difikirkan wajar bagi menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. So sikap yang berfikiran positif apabila berhadapan dengan masalah atau cabaran memupuk kesediaan seseorang tu untuk menerima hakikat serta keupayaan untuk berhadapan dengannya. So selain itu, seseorang akan menjadikan inilah orientasi dari segi maksudnya agama ataupun apa-apa sumber kekuatan untuk kecerdasan spiritual dan juga rohani. Okay, ini adalah orientasi emosi. So, seseorang yang berorientasikan emosi ni dia merujuk kepada orang lain. Bukan sahaja untuk dapatkan bantuan dan juga nasihat tapi nak dapatkan sokongan emosi juga. So, usually dia akan cerita dengan orang lah apa yang dihadapi dan dia mengharapkan dapat orang kata advice ke, dapat sokongan ke daripada orang sekeliling dia. So selain itu, seseorang yang berorientasikan emosi juga akan menjadikan peluang perasaan ini sebagai salah satu cara dia nak rasa lega dan nak buang rasa negatif yang dia sedang alami. Okey, ada sesiapa yang nak tanya soalan sebelum saya pergi ke refleksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Kak Naomi. Okay, kalau tak ada orang nak tanya, saya tanyalah ya sikit ya. Boleh. Okay, silakan. Tadi ada tanya, ada sebut tentang, okay, sebenarnya brief cope ni adalah untuk nak melihat daya tindak. Melihat daya tindak dari segi setting, tadi kata dari setting kesihatan dan juga contohnya dari segi kesihatan tu mengukur kanser. Katalah dia ada kanser, macam tu ya? Dia Ataupun macam kita nak tengok dia cope dengan dia dah, let's say sebelum dia tahu dia ada kanser, keadaan dia mungkin normal lah, biasa, tak fikir sangat, tapi apabila dia dapat tahu dia ada kanser, kita nak tahu cara dia nak, maksudnya kita nak tahu bagaimana dia menerima keadaan itu. Adakah dia mengelak, adakah dia orang kata memikirkan cara macam mana nak hadapi kemoterapi dan sebagainya, ataupun dia jenis yang beremosi, dia akan share dengan ramai orang. So melalui ini kaunselor dapat orang kata tetapkan, kalau kan kita akan ada intervensi dan sebagainya kan, so kita boleh tetapkan intervensi yang bersesuaian. Tak adalah intervensi tu tak kena dengan diri dia. Okay, faham maksudnya apa ni,
Okey, maknanya Meriah rumah. itulah dia. Adam sayang. Umi tengah ada kelas ni. Okey, maknanya apa nama kita nak tengok dan kita nak tindak kepada klien kita. Klien kita ni sebenarnya apa? Dia suka fikir sendiri ataupun jumpa orang. Betul. Macam tu lah ya. Betul. Okay, sekarang faham. Thank you Hanis. Okey, sama-sama. So kita tengok pada refleksi ya. Ini refleksi saya sendirilah. Skala ni boleh digunakan dalam kaunseling untuk kita rumuskan cara atau intervensi. Maksudnya macam saya kata tadilah, kita boleh tengok cara seseorang tu bertindak balas terhadap masalah yang dihadapi. Jadi dalam sesi kaunseling kita boleh beri cadangan, sebab kita boleh beri cadangan kan untuk seseorang tu menghadapi masalah dia. Jadi cadangan yang kita berikan tu pun bersesuaian lah dengan kemampuan dia untuk bertindak balas. Tak adalah kita bagi cadangan tu yang sangat jauh beza. Mungkin orang tu dia jenis mengelak, tapi kita bagi cadangan untuk dia pergi luahkan perasaan pada keluarga dan sebagainya. Dan cara tu berkemungkinan memang tak berkesan lah pada dia, sebab dia bukan orang yang orientasi emosi, tapi dia orientasi mengelak. Jadi dia lebih kepada nak lari daripada masalah itu. Maksudnya mungkin cara yang kita boleh berikan lebih kena bersesuaian lah. Mungkin dengan cara dia pergi escapism ke, pergi bercuti dan sebagainya. Itu antara perkara yang kita boleh gunakan. Orang kata brief code ni boleh bantu seseorang kaunselor lah. Dan juga bagi saya lah, sebabnya saya gunakan brief code ni semasa bencana. Contoh macam akan datang minggu depan saya akan ke Pahang untuk misi pasca banjir JKM. So kita antara alat ujian yang akan dibawa adalah brief code lah untuk PFA kita. Jadi brief code ni soalan dia tak banyak. Jadi kalau kita berhadapan dengan klien nanti di sana, kalau kita nak minta dia jawab soalan pun tidaklah mengambil masa terlalu lama. Dia boleh buat dalam masa yang cepat. Kalau lah let's say soalan tu sampai 60, saya rasa lama sangat bagi dia dalam keadaan yang sebegitu kan, especially yang di PPS lah, Pusat Pemindahan Sementara. So itulah refleksi pada saya. Ada kawan-kawan yang nak kongsi refleksi ataupun pernah menggunakan brief code dan sebagainya, boleh ya, saya open to all. Kalau tak ada, kita boleh proceed dengan next presenter lah. Terima kasih. Nak tanya satu lagi boleh? Boleh Kak Naomi. Okey, maknanya Yohanis nanti pergi sana, maknanya bawa questionnaire dan buat secara manual ataupun bagi secara online. Maknanya bagi link dan mereka menjawab secara macam tu, macam mana? Selalunya apa yang kami praktiskan, kita akan buat dua-dua. Sebab ada mangsa bencana ni, dia phone semua dah tak boleh nak guna dah. Kan line pun tak okey, kita akan guna hard copy. Tapi kalau contohnya mangsa bencana di PPS okey, tak ada masalah dari segi phone semua okey, line okey, kita akan bagi online je sebab mudah. Dia terus dapat jawapan nanti di email dia lah. Kita akan tanya dululah keselesaan dia. Itu kebiasaan kami lah, sebab sekarang nak dibandingkan dengan dulu memang kena angkut je lah alat ujian ni kan, print lah beratus-ratus kopi, bawa lah ke mana-mana. Tapi sekarang sejak kita dah ada Google Form dan sebagainya ni, memang kami akan buat secara dua lah. Kita akan tanyalah nanti yang mana dia lebih selesa. Okey, maknanya apabila mereka mengisi, so Yohanis akan jumpa dia sekali lagi untuk apa ni lah kan, sebab keputusan tu maknanya in situ boleh dapat ataupun bagaimana? Keputusan kita akan bagi dekat situ jugalah. Usually untuk brief code ni kita tak adalah orang kata sebab dia tidak menunjukkan tahap tinggi, rendah dan sebagainya kan. Jadi dia adalah suplemen lah bagi mangsa-mangsa yang mungkin bila kita buat DAS dia tinggi. Bila DAS dia tinggi, contohnya dia punya anxiety dan juga stress dia sangat tinggi kan, sangat teruk kan. So kami akan adakan sesi lah dengan klien tersebut, dengan mangsa bencana tersebut. So mungkin di samping itu, semasa sesi itu yang kita akan berikan brief code, nak tengok intervensi yang macam mana yang bersesuaian dengan dia nanti.
Okay, thank you Azah. Pening-pening macam nak tanya tu. Ada nak tanya satu, Yuhanis, can you go back? Ada dekat slide yang avoidance tu Ini ya. Okay. Alright. Okay, yang the last yang statement tu cenderung menggunakan bahan-bahan terlarang. Meaning that is only that, or is there any other macam kadang-kadang kan sekarang ni orang suka main game lah or something yang is not terlarang but dia akan melegakan juga perasaan. Is that can we put that as part of the criteria? Boleh sebenarnya. Ini saya ambil ni yang kalau ikutkan this considering lama punya interpretation lah. Kalau ikutkan macam Kak Azhar cakap lah, diorang sepatutnya dah boleh update lah orang kata dia punya interpretation ni, so that benda ni tidak terlalu merujuk kepada satu sided sahaja. Macam ni kan nampak macam nampak orang memang akan guna barang terlarang lah kalau avoidant kan. Sebenarnya banyak lagi cara lain kan, escapism, pergi bercuti, getaway dan sebagainya kan. Okay, at least bila kita nak ni, at least kita boleh group that apa yang inilah dalam kriteria yang inilah, not only macam not only this lah. Even kalau saya buat sesi pun saya takkan sentuh terlalu berat ke arah bahan-bahan terlarang ni. Saya akan sentuh lebih pada yang positif. Dia escapism tapi in a positive way. Okay, alright. Thank you. Alright. Ada lagi soalan atau refleksi? Kalau tak ada, next to Afif. Thank you. Okay, kawan-kawan lain? Tak ada soalan lah. Azfar? Tak tahu tanya Azfar? Pandai. Okay. Baik, terima kasih kepada saudari Yohanis dengan pembentangan yang menarik tadi. Iaitu tentang kop. Bagus lah, sangat berguna tambah dengan situasi kita sekarang ni. Dengan dia pun nak gunakan untuk minggu depan pergi ni di Pahang . Betul. Okey, semoga selamat perjalanan pergi dan balik Okey. Macam gitu. Okey, yang penting balik jangan apa? Assignment kena buat. Balik jangan lupa tu tak apa. Sorry, Azhar matric card dah okey ke? Tu tanya. Kak Azhar, matric card dah okey? Belum check lagi, tengah buat fokus assignment next week tanya. Okay, bagus. Baik, jadi kalau tak ada apa, kita akan teruskan lagi pembentangan seterusnya iaitu dengan saudara Rizwan. Saudara Rizwan dah bersedia? Okay, beres. Sekejap Dialah bro. Okay. Jadi kita akan teruskan dengan saudara Cikgu Rizwan dengan pembentangannya yang garanti menariknya ni. Okay. Okay, sekejap Okay, tak apa. Bersemangat tengok background apa ni Cikgu Rizwan ni. Warna oren, bak kata Prof Mas, oren adalah warna motivasi. Yeah. Betul, mantap Kak Nomi. Rasa nak Kak Nomi bersuara rasa macam nak berkawat pula rasa. Pandailah kau. Jadi saya akan serahkan kepada saudara Rizwan Okay, saya share sekejap Boleh nampak tak? Okay, nampak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria kepada sahabat-sahabat sekalian. Yang saya hormati lagi dikasihi saudara moderator kita pada petang ini, saudara Afif, ketua kelas kita, saudara Asfar, dan juga tak dilupakan kepada pensyarah Prof Mas dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian. Okey, saya teruskan dengan perbentangan yang kedua pada hari ini, iaitu satu inventori kematangan kerjaya IKK. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, inventori kematangan kerjaya ini biasanya dilaksanakan di setting sekolah. Tapi boleh juga dilaksanakan di setting luar
di mana tahap ataupun kesesuaian yang digunakan inventory ini adalah lingkungan umur 16 hingga 24 tahun. Okey, saya akan terangkan dengan lebih lanjut selepas ini. Alright. Inventory kematangan kerjaya ini dicipta berpandukan teori kerjaya super dan juga model kematangan kerjaya kritis. Okey, di mana kalau kita lihat teori perkembangan kerjaya super, dia ada 5 peringkat. Okey. Jadi ini inventory kematangan kerjaya ini dia fokus kepada peringkat yang kedua, iaitu peringkat penerokaan. Okey, di mana peringkat ini sesuai dilaksanakan kepada golongan remaja yang berusia lebih kurang 16 hingga 24 tahun. Biasanya inventory ini saya gunakan dan memang kita kena gunakan, wajib digunakan oleh semua guru untuk diberikan kepada pelajar tingkatan 5. Maksudnya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pelajar tingkatan 5 di semua sekolah wajib menjawab inventory kematangan kerjaya ini apabila mereka berada di tingkatan 5. Okey, fokus utama inventory kematangan kerjaya ini, dia nak melihat sejauh mana pengetahuan kerjaya seseorang murid itu ataupun pengetahuan kerjaya kita punya klien lah kalau kita buat dengan klien kita, dan juga untuk melihat sejauh mana mereka ni peka dan juga cakna tentang kerjaya yang ada di persekitaran ataupun di ruang lingkup mereka lah yang mereka tahu. Okey, kebolehpercayaan inventory ini sangat tinggi iaitu 0.92. Right, inventory ini dia ada dua. Okey, dia ada dua domain. Pertama sikap dan yang kedua adalah kecekapan. Maksudnya inventory ini dia akan diedarkan kepada pelajar kita dan kepada sesiapa sajalah kalau tuan-tuan dan puan-puan berada di setting luar, mungkin klien tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dia akan perlu menjawab kedua-dua domain inilah, kedua-dua bahagian ini. Pertama sikap dan yang kedua kecekapan. Sikap ini kita nak tengok, kita nak ukur bagaimana tahap dia peka ataupun tahap dia cakna. Tahap dia cakna kepada kerjaya. Manakala kecekapan ini adalah untuk kita ukur sejauh mana mereka ini tahu tentang kerjaya. Alright. Jadi kedua-dua domain ini akhirnya nanti skor itu akan ditambah dan kita akan tengok tahap dia sama ada tinggi, sederhana ataupun rendah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di bawah domain sikap ni kita ada 5 sub-construct. Okey, dan juga di bawah kecekapan kita pun ada 5 sub-construct. Maksudnya domain sikap ini kita ada 25 soalan, domain kecekapan pun kita ada 25 soalan. Bermaksud domain sikap saya katakan tadi ada 5 konstruk, satu konstruk mewakili 5 soalan. Alright. Jadi 25 soalan lah kalau 5 konstruk. Sama juga dengan domain kecekapan tadi. Right, saya pergi laju sikit. Okey, ini adalah contoh saya tunjuk borang asalnya. Ini adalah borang jawapan. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di sebelah itu ada domain sikap dan sebelah lagi ada domain kecekapan. 25 item domain sikap, 25 item domain kecekapan. Alright. Dia ada 5 sub-construct. TLBOK di bawah domain sikap. T itu maksudnya ketentuan, L itu penglibatan, B itu kebebasan, O itu orientasi, K itu adalah kompromi. Manakala domain kecekapan pula ada 5 sub-construct juga iaitu DMPRS. Okey, ada petunjuk dia tu. D diri sendiri, M tu maklumat, P tu pemilihan, R tu rancangan, S tu penyelesaian. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dari segi pentadbiran untuk mengira skor ini, okey, apabila kita punya klien dah menjawab, kita kena memberi skor sama ada 1 ataupun 0. Okey, 1 atau 0 itu ditentukan oleh kunci jawapan. Okey, ini kunci jawapan. Contoh soalan nombor 1. Kalau dia jawab tidak setuju, sebab soalan dia setuju dengan tidak setuju je. Dia ada 2 je. Kalau dia jawab nombor 1, tidak setuju, bahagian domain sikap itu, tidak setuju, maksudnya dia sama dengan kunci jawapan, maksudnya dia dapat 1. Tapi kalau dia jawab setuju,
kunci jawapan memberi tidak setuju, maka dia akan dapat kosong. Okey, dia bukan nak tengok kita dapat A, B, C and the end nanti. Dia nak tengok kita punya skor sahaja. Okay, kadang-kadang budak-budak ni bila kita buat di sekolah, mereka risau mereka dapat 0, 0, 0, 0. Okay, sebenarnya tidak. Okay, dia tidak mempengaruhi. Kita nak tengok dia punya skor di akhirnya nanti. Alright. Okay, kaedah pengiraan skor, jawapan murid yang bersamaan dengan kunci jawapan dalam IKK akan diberikan skor 1 dan jawapan yang tidak bersamaan dengan kunci jawapan akan diberikan skor 0. Seperti yang saya katakan tadi lah. Okay, peratusan dominan dikira dengan jumlah keseluruhan skor yang diperolehi daripada tambah semua skor subdomain. Okay, maksudnya macam ni. Saya ulang balik ke atas ni. Okay, maksudnya nanti dia akan kira. Okey, T ni, ketentuan ni, domain sikap ni, kalau ini dia dapat 1, ini dia dapat 1, ini dia dapat 1, ini dapat 1, ini dia dapat 1, maka bahagian ketentuan ini dia akan dapat 5. Okey. Okey, yang kedua, kalau L ini pelibatan ni dia dapat 0, 0, ini ada 1, ini 0, ini 0, bawah ini dia akan dapat 1. And then kita akan totalkan keseluruhan di bawah ini, kita dapatlah markah dia berapa. Contoh 20. Okey, 20 kita kena darab dengan 4. Okey, jadi maksudnya dia akan dapat peratus domain adalah 80. Kenapa kita kena darab dengan 4? Sebab kita nak dapat peratus. Okey, alright, sebab dia 25 soalan, untuk dapat 100 kita kena darab dengan 4. Sama juga dengan domain kecekapan. Kalau kita faham domain sikap ni, untuk buat domain kecekapan ni tak ada masalah. Formula dia adalah sama. Okey, alright, saya teruskan lagi. Okey, yang saya katakan tadi domain sikap itu, yang ada 5 subconstruct itu, yang pertama itu ketentuan. Ketentuan ini untuk melihat individu berkemampuan untuk menetapkan pilihan kerjaya yang dikehendaki di tangan tanpa keraguan. Maksudnya, kalau subdomain ini mereka dapat tinggi, maksudnya individu ini mereka ni orang kata tak ada keraguan lagi lah dalam membuat pemilihan kerjaya mereka. Alright, yang kedua, pelibatan dalam membuat keputusan kerjaya. Okey, individu melibatkan diri dalam aktiviti pemilihan kerjaya seperti membuat pembacaan, penerokaan, kajian berkaitan bidang kerjaya dan tokoh-tokoh kerjaya. And then seterusnya lah, nanti saya akan share lah slide ni dengan tuan-tuan dan perempuan. Okey, kalau saya terangkan ni 2 jam ni, nanti Kak Nomi tertidur pula. Okey, alright, seterusnya, interpretasi skor inventory kematangan kerjaya. Okey, domain sikap. Kita tengok dulu bahagian domain sikap. Okey, kalau 75% hingga 100% maksudnya tinggi. Okey, kalau domain sikap ni peratus dia lebih daripada 75, maksudnya murid ini berkebolehan, berkemampuan dan berkeupayaan tinggi dalam menentukan dan membuat keputusan kerjaya. Okey, kalau dia dapat 50% hingga 74 dia sederhana. Maksudnya di tengah-tengah. Murid ini berkebolehan dan berkemampuan dan berkeupayaan sederhana dalam ketentuan membuat keputusan kerjaya. Okey, dia macam orang kata boleh tak boleh, boleh tak boleh. Macam tu. Kalau 0% hingga 49% ni maksudnya rendah. Dia langsung tak ada kemampuan dan tidak berupaya untuk membuat keputusan kerjaya. Langsung tak ada hala tuju, langsung dia tak tahu nak ke mana dia nak pergi selepas habis sekolah. Tamat sesi persekolahan. Sebab dia blank, dia zero, dia tak ada maklumat. Macam tu. Okey, itu adalah domain sikap. Okey, right. Seterusnya, yang ini tadilah yang saya dah terangkan. Dia sama je interpretasi dia. Saya pergi next terus je. Alright, ini kita pula tengok domain kecekapan. Domain kecekapan ini, ada 5 subconstruct juga. Yang pertama untuk mengenal diri sendiri. Okey, kalau dia dapat 5, maksudnya setiap subdomain ni ada 5 soalan. Kalau dia markah dia skor dia 5, maksudnya individu itu berupaya membuat keputusan kerjaya berdasarkan kelebihan diri, kebolehan dan minat kerjaya. Okey. Tetapi kalau dia dapat 0, maksudnya dia tidak berupayalah untuk membuat keputusan kerjaya. Okey. Yang kedua, subdomain maklumat pekerjaan. Individu yang mengetahui tentang maklumat pra-pekerjaan dengan tepat seperti kelayakan, latihan gaji, risiko dan kelebihan bidang kerjaya. Maksudnya, kalau individu yang menjawab soalan ini mendapat skor 5, maksudnya dia memang betul-betul mengetahui. Maksudnya dia betul-betul orang kata faham dunia kerjaya itu. Sebab dia tahu kalau dia nak jadi cikgu, kat mana dia kena sambung belajar.
dan apa salary, berapa gaji yang dia dapat setiap bulan. Berapa tempoh perkhidmatan. Maksudnya dia memang betul-betul memahami maklumat pekerjaan tersebut. And then dan seterusnya pemilihan matlamat pekerjaan. Individu mampu membuat keputusan kerjaya berdasarkan latar belakang pendidikan, minat, kebolehan dan pengalaman. Rancangan kerjaya, individu mampu merancang kerjaya berdasarkan maklumat dalam pekerjaan. Penyelesaian masalah kerjaya, individu mampu menangani konflik dalam membuat keputusan kerjaya. Persediaan diri seperti surat menyurat, resume, temuduga, latihan dan lain-lain. Maksudnya individu ini, pelajar ini dia dah bersedialah dengan segala maklumat untuk orang kata memastikan diri mereka mempunyai kerjaya selepas habis tamat sesi persekolahan. Dengan kata mudahnya, pelajar ni kalau di peringkat sekolah, sebenarnya sampai sekarang pun, walaupun saya dah 14 tahun mengajar, pelajar tingkatan 5, even dia dah habis SPM, dia masih lagi tak tahu hala tuju kerjaya dia. Walaupun kita pada peringkat sekolah tu, kita dah buat pelbagai program dan juga pelbagai orang kata aktiviti intervensi untuk dia, tapi dia masih lagi kabur laluan kerjaya dia. Jadi apabila melalui saringan inventory kematangan kerjaya ini, kita buat awal, kita dah dapat trace, kita dah screening awal, kita dah tahu pelajar ini skor dia sangat rendah. Jadi kita kena beri intervensi dan selalu berjumpa dengan pelajar ini untuk memastikan para pelajar ini mendapat pendedahan maklumat kerjaya yang tepat. Okey, interpretasi skor inventory kematangan kerjaya, domain kecekapan, kalau 75 hingga 100 dia adalah tinggi. Murid berkebolehan, berkemampuan dan berkeupayaan tinggi dalam mengenal diri sendiri, maklumat pekerjaan, pemilihan matlamat pekerjaan, rancangan kerjaya dan penyelesaian masalah kerjaya. Okey, kalau 50% hingga 74 itu adalah sederhana, 0% hingga 49 itu rendah. Ini yang kita risaulah. Kalau dia dapat rendah ni, murid tidak berkebolehan, tidak berkemampuan dan kebolehan rendah dalam mengenali diri sendiri. Maklumat pekerjaan, pemilihan matlamat pekerjaan, rancangan kerjaya dan penyelesaian masalah kerjaya. Pengalaman saya, ramai juga pelajar yang mendapat skor rendah. Okey, sebab pelajar ni dia masih lagi keliru dan juga dia masih orang kata ada konflik dalam diri dia yang mana satu laluan kerjaya yang dia sesuai untuk diri dia dengan bidang pengajian yang dia ambil semasa di sekolah. Okey, kadang-kadang pelajar ni dia aliran sains, okey, tetapi minat kerjaya dia bukan bidang sains. Itu yang jadi masalah. Sebab tu kalau di sekolah, waktu kita buat screening untuk pelajar tingkatan 4, salah satunya kita sebagai kaunselor akan menjadi panel penilai. Biasanya kaunselor ini adalah panel penilai akhir lah kalau di sekolah saya untuk menentukan laluan kerjaya ataupun bidang kelas pengajian yang pelajar tu ambil. Okey, sebab pelajar ni mesti kena lalui inventory yang kita sediakan di peringkat sekolah ini untuk menentukan mana laluan kerjaya dia. Okey, ada setengah pelajar kadang-kadang kalau kita lihat dasar kerajaan nak capai 60%, 60-40 memang tak akan tercapai. Okey, kerana kalau kita lihat di sekolah sekarang, peratus pelajar yang mengambil mata pelajaran sains tulen makin tahun makin menurun. Trend ini saya nampak di sekolah saya lah. Okay. Pada mula-mulanya ada 3 kelas, lepas tu tinggal 2 kelas, sekarang dah tinggal 1 kelas. 1 kelas pun pelajarnya dah tak ramai, hanya 22 orang sahaja. Peratus pelajar yang minat ataupun cenderung ke arah bidang sains. Jadi kita kena tengok balik. Alright. Sebenarnya bila kita beri inventory minat kerjaya, inventory kematangan kerjaya ini, sebenarnya memang sangat mempengaruhi. Pelajar itu cenderung ke arah arts, bukannya bidang sains. Walaupun dia perform dalam PT3. Sebab tu sekarang ibu bapa, kalau kita lihat di sekolah, terutama di sekolah saya lah. Okay, ibu bapa ni sangat celik tentang laluan kerjaya anak dia. Even anak dia dapat 7A's, 8A's, 3A's, dia tetap nak anak dia masuk aliran account. Dia tak nak masuk anak dia bidang sains. Dia dah ada lah alasan-alasan dia tertentu. Dan bila kita bagi inventory kepada pelajar tersebut, memang dia bukan budak yang aliran sains. Itu yang maksudnya kita di peringkat sekolah sangat berguna inventory ini. Okay. Alright, ini interpretasi skor tadi, saya pun dah terang. Alright.
Okey. Okey, ini saya ambil contoh seorang kawan kita lah jawab. Saya dah buat analisis skor kat sini. Okey, Hajar Okey, contoh pengiraan skor. Okey, ini adalah markah Hajar, domain sikap. Okey, Hajar mendapat 24/25. Okey, bila kita peratuskan dia dapat 96%. Manakala domain kecekapan 22/25, kalau kita jadikan dia peratus, dia jadi 88. Okey, and then kita boleh tengok satu persatu. Kadang-kadang pelajar ini domain sikap dia tinggi tapi domain kecekapan dia pula rendah. Jadi kita fokus kepada kecekapan. Intervensi kita fokus kepada kecekapan. Tapi kalau macam Hajar ni nampak dua-dua tinggi. So keseluruhannya nanti memang akan tinggi, iaitu 92%. 24 tambah 22 dapat 46. 46 kita darab 2. Jadi 92%. Maksudnya Hajar ini skor dia tinggi. Jadi dia tak ada masalah lah. Dia tahu dan dia orang kata boleh membuat pemilihan ataupun penetapan kerjaya untuk diri dia sendiri. Right, ini interpretasi skor keseluruhan. Okay. Right, 75 hingga 100 ni tinggi, murid mempunyai kebolehan, kemampuan dan keupayaan yang tinggi dalam menentukan pilihan kerjaya. Murid melibatkan diri secara aktif dalam mencari maklumat mengenai kerjaya yang diminati seperti kelayakan gaji, latihan, perkitaran, kerja, risiko, pekerjaan. Right? Okay. Kalau kita lihat kepada skor yang sederhana. Okay, ini interpretasi yang keseluruhan. Kita ada interpretasi ikut domain. Okey, sama ada tinggi, sederhana ataupun rendah. And then last kali kita tengok pula interpretasi skor keseluruhan. Dia panjang sikit lah, kita kena tengok. Okey, kalau sederhana ni murid mempunyai kebolehan, kemampuan dan keupayaan yang sederhana dalam menentukan pilihan kerjaya. Okey, right. Manakala yang rendah pula, rendah ini murid kurang ataupun tidak boleh. Okey, dia tak ada keupayaan dalam menentukan pilihan kerjayanya. Dia tak tahu dia nak jadi apa selepas dia habis sekolah. Dia tak tahu dia nak pergi ke mana. Dia tak tahu apa yang dia belajar tu, apa bidang yang sesuai untuk diri dia. Biasanya yang ini, yang saya jumpa biasanya pelajar di kelas pertengahan. Okey, dan juga pelajar yang di hujung-hujung. Okey, mereka ni dia tak tahu. Dia semata-mata dia nampak pekerjaan, dia kata ikut rakan-rakan dia, ikut dia punya jiran-jiran, ikut dia punya makcik, pakcik. Itu je. Okey, jadi sebenarnya dia tak boleh nak orang kata apa, merancang laluan kerjaya dia. Dan skop dia tu terlalu sempit. Dia tak nampak pun yang orang kata apa yang lebih luas. Itulah. Jadi interpretasi skor keseluruhan ini kita boleh tengok dan kita boleh maklumkan kepada pelajar dan kita boleh tentukan pelajar mana yang perlu kita buat intervensi. Biasanya kalau di sekolah, okey, pelajar yang mendapat intervensi ataupun yang mendapat skor yang rendah ini, saya banyak buat aktiviti dengan mereka. Okey, pertama yang saya selalu buat dengan dunia sekarang ini untuk menghasilkan TikTok kerjaya. Wah, pelajar memang hebat. Dia akan hasilkan TikTok kerjaya. Dalam masa yang sama, bila dihasilkan TikTok kerjaya itu, dia telah mempelajari dan juga dia telah mendapat maklumat-maklumat berkaitan dengan kerjaya itu. Jadi saya akan buat aktiviti-aktiviti dengan pelajar-pelajar ni supaya mereka mendalami maklumat kerjaya yang sesuai dengan bidang dia. Kalau pelajar tu bidang sains, aliran sains, so TikTok kerjaya saya tu bertemakan sains lah, kejuruteraan. Kalau dia bidang seni, dia lebih kepada bidang seni lah. Kita tengok apa bidang pengajian di peringkat SPM yang dia ambil. Okey? Okey, saya rasa setakat itu penerangan saya. Kalau rakan-rakan ada persoalan, boleh kemukakan. Silakan. Ada? Ada tak? Ada. Saya sebelum bentang ni sebenarnya saya dah tahu dah Kak Nomi, Kak Azhar, dua je yang akan bertanya. Tak, untuk share-share je lah walaupun kadang-kadang soalan bodoh kan. Tak apa Kak Nomi. Okay. Beres. Memeriahkan suasana. Betul. Okey. Kenapa gelap je, tak ada apa-apa pun yang dibentangkan tu kosong. Thank you. Oh, nak kata thank you. Okey, Kak Nomi nak tengok yang mana? Okey. Ni tadi ada sebut bahawa umur yang sesuai untuk inventory sebab
bila pertama dikeluarkan ataupun bila dipancarkan dia tajuk inventory kematangan kerjaya, seolah-olah ia adalah satu inventory yang berguna ataupun yang boleh digunakan kepada kita-kita, bukan kita-kita lah, mungkin apa ni saya lah kot yang dah lama sangat dalam pekerjaan. Dan tetapi apabila Wan sebut tadi hanya bersesuaian untuk umur 16 hingga 24 tahun. Ya betul Kak. So sebenarnya inventory ni sesuai untuk sekolah lah ya. Ya, inventory ni sesuai untuk sekolah dan juga remaja lah. Okey, kerana dia memang dia nama dia kematangan kerjaya. Matang tu kita ingat dah tahap matang kan dalam bidang kerjaya. Tapi sebenarnya kematangan ini dia nak tengok sejauh mana pelajar itu memahami dunia kerjaya. Jadi asalnya mula-mula kami dulu pun ingat sesuai ke untuk pelajar ni untuk orang yang dah bekerja sepatutnya nak menguji kematangan kerjaya dia kan. Tapi sebenarnya dia nak menguji sejauh mana kepekaan pelajar ini terhadap dunia kerjaya. Itu maksudnya. Okey, jadi soalan yang kedua adalah saya rasa sangat-sangat bagus apa yang cikgu lakukan kepada sekolah, sebab bagi saya memang perlu untuk masa zaman sekarang ni sebab kalau saya dulu-dulu cikgu kaunseling bagi saya ni memang orang kata sangat-sangat bagus, sebab dulu di zaman-zaman kita kan kita hanya memilih kerjaya main apa orang kata ikut dan ke apa? Ikut dan kot Azhar ikut dan agaknya. Ikut dan tentang kromo, tak tahu apa-apa. Kita tak tahu apa-apa. Ya betul. Sebab yang pertama adalah apabila kita nak belajar, terutama kita pun ada anak kan, bila kita nak belajar, kita dah tahu anak dia minat apa tu, sebab bila kata tadi, kita nak anak kita jadi auditor, accountant dan sebagainya, itu yang kita terus minta anak kita ambil bidang yang itu walhal dia tak minat. Betul. Kan? So sebenarnya baguslah zaman pun kita dah berubah kan. Jadi bila adanya benda-benda macam ni memang kita tetapi yang herannya masih ada lagi yang tak faham kan. Saya rasa masih lagi ada yang tak faham bahawa anak-anak perlu tahu tentang apa kerjaya yang dia nak sebenarnya, bukan mak bapak yang pilih. Betul. Kak Nomi, saya share satu, ada pelajar saya masa PT3 dia dapat straight A tau. Okey, dia straight A, sepatutnya memang kita pihak sekolah letakkan dia adalah kelas sains. Okey. Tetapi pelajar ini dia datang berjumpa dengan saya, biasa mula-mula dia dapat result, dia kata cikgu, saya tak nak masuk kelas sains. Dia kata gitu. Sebab saya tak minat sains. Tapi dia sains, math dia semua perform. Okey. Peringkat sekolah kita masukkan pelajar ini masa tingkatan 4 dalam sebulan 2 bulan and then kita bagi ujian, kita tengok dan dia memang perform. Okey. Tetapi bila saya bagi inventory minat kerjaya dan juga inventory kematangan kerjaya ini, pelajar ini memang bukan ke arah sains. Sebab tu dia dah bagi tahu dia memang tak nak. Jadi sekolah pertahankan. Jadi bila dalam mesyuarat saya utarakan cikgu ni dia macam blame kita jugalah. Dia kata kenapa nak letakkan budak ni ke kelas lain, sebab budak ni memang bagus. Okey, saya bentangkan dia punya inventory dan punya dapatan skor dia. And then kita konsult dengan ibu bapa dia. Kemudian pelajar ini dia sebenarnya memang dia nak ambil arts. Dia nak ambil seni, dia nak ambil sastra. Okey, jadi kita sebenarnya pihak sekolah memang tak nak sebab memang nak kekalkan dia juga. Tapi minat dia bukan ke arah itu sebenarnya. Minat dia memang ke arah sastra. And the end, kita tak berjaya untuk pindahkan dia ke kelas sastra. Apa yang berlaku kepada pelajar ini, semasa di peringkat universiti, dia tak ambil pun bidang sains. Saya cakap dengan pihak sekolah, kita ni sebenarnya dah rugi tau. Kita dah orang kata dah menyempitkan pemikiran pelajar ini. Sebab dia memang dah nampak daripada awal laluan kerjaya dia bukan ke bidang orang kata sains, kejuruteraan untuk jadi doktor, bukan. Dia lebih kepada bidang arts, kesenian apa semua tu.
Jadi pelajar ni pun saya kata dah buat inventory, memang kecenderungan dia adalah pada arts, bukan kepada untuk sains punya orang. Lepas tu bila dia teruskan juga, okeylah pelajar ni sebab dia pelajar yang bagus, dia boleh belajar, memang dia akan perform jugalah dalam mata pelajaran SPM dia, sains tu. Tapi bila dia sambung belajar, dia tak ambil pun bidang sains. Itu yang saya pelik. Sekarang ni dia dah jadi, sekarang ni dia tak habis lagi, tak siap saya belajar, dia dah part time untuk wartawan. Dia minat meskom punya orang, dia memang sastra punya, memang dia kelebihan dia itu. Tetapi hasil daripada pelajar inilah yang menjadi contoh kepada pihak sekolah, dan alhamdulillah sekarang ni sekolah memang bergantung sepenuhnya kepada kita punya inventory ni. Jadi bila saya dah buat dengan pelajar-pelajar, dah konsult dengan cikgu-cikgu, memang dia akan ikut minat pelajar ni. Even kalau pelajar yang, kadang-kadang pelajar yang dapat markah rendah pun, dia minat tau. Dia minat dalam bidang sains. Saya kata, why not kita beri peluang? Sebab pelajar ini 2-3 kali dah kita dah buat, mentori minat kerjaya, dia memang ke arah sains. And then, dia perform. Itulah pengalaman saya. Saya rasa macam, bersyukur jugalah. Saya taklah orang kata syok sendiri kan, bagi tahu pentadbir pelajar ni boleh. Sedangkan dia, level dia tu sebenarnya kelas nombor 2, nombor 3 je. Tak mampu pun untuk kelas sains. Tapi bila tengok dia punya inventory yang dia buat, minat kerjaya dia memang ke arah sains. And then bila dia duduk di kelas sains itu, dalam masa yang sama kita sentiasalah pantau dia, berintervensi apa-apa untuk dia kan, motivate dia. Alhamdulillah akhirnya dia berjaya. And then dia best student lagi. Itu yang kita nampak. Sebenarnya inventory ni bagi saya, dia sangat-sangat mempengaruhi. Macam kita dulu betul lah Kak Nomi cakap, saya pun jadi cikgu saya pun tak tahu. Sebab lepas habis STPM, saya bekerja. Yang isi borang tu kakak sebelah rumah saya. Mak saya kata, isikan anak saya ni semua cikgu. Dia isi semua cikgu. Saya masa tu kerja di KL. Saya kata saya tak nak. Saya memang nak, orang kata apa, nak bekerja apa semua. Jadi bila dapat tahun pertama tu macam tak minat lah kan. Tapi sebenarnya minat ni lama-lama dia boleh dipupukkan, dipengaruhi persekitaran. Tapi akhirnya jadi jugalah cikgu cabut macam ni. Itulah Kak, saya nak share sikit. Thank you. Tapi saya rasa pihak sekolah perlu berbuat sesuatu supaya jumlah macam mana nak tingkatkan minat dalam bidang sains ni lah. Kalau tak memang kita akan 2080 macam yang kita tadi bincang kelas hari tu kan. Ya, betul. Pendidik ni sangat-sangat memberi impak tu kalau buat sesuatu kan. Betul. Alright. Okay Kak. Ada lagi? Ada, saya lah orangnya yang kedua. Ya, saya tunggu Kak Azan ni. Apa namanya ni, tadi kan Cik Rizwan cakap pasal yang student tu kan. Apa yang Cik Rizwan cakap tu, that actually happens to me. Tetapi dia budak pandai, saya ni taklah pandai sangat. Result SPM pun jahanam. Dia makin lama makin merudum lah daripada UPSR, PMR, SPM tu lah. But masa form 4 tu memang saya masuk kelas sains lah. Nak kata saya minat tu tak sangat, tapi because family pun cakap tak apalah, masuk je kelas sains, nanti karang when you graduate, kalau lah nak masuk arts pun boleh, nak masuk sains pun boleh. So orang kata untuk orang yang IQ yang macam besha-besha ni, dia suruh duduk biar duduk dekat sains dululah. So kalau you masuk arts terus, nanti kalau tiba-tiba terbuka mata nak masuk aliran sains tu dah tak boleh dah. So daripada aliran sains tu nak pergi ke sastra tu boleh. So dan saya pula jenis yang apa-apa ikut je family, tak ada orang kata inisiatif macam student cikgu tu lah. So dan time tu pun sebenarnya what I am surprised keadaan sekarang dengan dulu, time dulu cikgu kaunselor memang bagi saya tak nampak lah dah bertugas dia ke sekolah tu, sebabnya kebanyakannya macam jadi cikgu disiplin tau. Betul Azhar.
Ha. Kak saya masa sekolah saya tak kenal pun guru kaunseling ni. Tak tahu tiba-tiba jadi guru kaunseling. Ha, yang saya ingat cikgu kaunselor saya tu Miang. Itu je, bukannya benda-benda yang membantu ke apa, tak ada. Tapi saya tak miang tau, saya tak miang. Alhamdulillah tidak, alhamdulillah. But that is what I remembered about my cikgu kaunselor lah. Dia selalu duk pegang rotan aja. So it doesn't give a good impression. Tetapi because I tahu sendiri, I suka tengok tingkah laku orang, apa semua. So when I talk to my parents, they kata okay lah, ambil counselling lah. That is one of the program yang tengah nak menaik lah. Time tu 2003, 2004 macam tu lah. So that is then I tanyalah my cousin yang sambung, dia tengah nak buat masters and PhD lah, counselling, dia dapat ke luar negara. So bila I tanya, I cakap ini apa yang I minat, why not you cuba yang ini. That's why itu yang I masuk ke counselling. Dan bila I tengok juga instrumen yang cikgu bagi ni, saya rasa ya Allah, bodohnya aku, banyaknya benda I tak tahu. Certain things I can relate by logic, but certain information tu I tak tahu. To be frank, memang I tak tahu. So it means that untuk umur I ni pun, I tengok I tak tahu, apatah lagi kalau ada budak yang tak didedahkan dengan benda-benda yang macam ini, which is very important. Betul Kak, setuju. So dan juga kebanyakannya when I conduct counselling session ni dekat foundation student foundation dekat Perdana University, diorang the parents, macam cikgu cakap lah, parents yang duk tunjuk dia nak anak dia ni jadi apa, anak dia ni jadi apa. So bila kita buat Holland punya test, dia tak sepatutnya masuk pun. That's why result dia pun tak berapa ni, but because diorang biasalah family yang kaya raya, mempunyai keuangan yang baik, cukup-cukup makan tu, so diorang masuk lah. So I kata you punya minat ni memang bukan ke arah ini, tetapi kalau you tak kisah dan you nak juga sambung, you kena faham that this is a very challenging punya path. Sebab nak jadi doktor bukan senang. You nak kena baca banyak. Kita yang assignment kita yang sikit ni pun, kita rasa ni kita banyak kan. Ini hanya adalah one portion pada apa yang diorang yang kena ambil untuk nak jadi bakal doktor. Kita tak tidur satu hari nak siapkan assignment Dr. J pun kita dah macam dah marah-marah ke apa kan. So ada orang yang diorang tak boleh nak tidur banyak sebab buku diorang semua tebal-tebal. So if you are willing to do it, so you work hard lah. Macam cikgu cakap, kita punya personality ni it's not stagnant. Kita boleh berubah-ubah kan. So betul. when you work hard, insyaAllah if you can do it, you can hack it lah. Kalau tak, be prepared to change to another form of study lah. Kalau tak nanti memang susah, memang payah. Sebab I kena warning diorang awal-awal sebab medicine, ada orang kebanyakannya student yang dekat situ diorang ada bipolar, diorang ada panic disorder, anxiety disorder yang memang kena makan ubat. Dan kalau tak pun tak ada makan ubat, but they are diagnosed with disorder. Doctors. So it is very important. Ada yang foundation lagi dah ada anxiety yang memang kena makan ubat. Memang dia kena so must be careful lah. Bukan senang profession ni. So bila saya jadi counselor dekat sana tu, when I advise, bukan advice lah, I give them option supaya dia orang fikir. Kalau you buat based on mak dengan ayah you suruh, kalau you memang langsung tak minat, benda tu yang akan rosak. Ada orang yang pandai macam cikgu cakap tu lah. Dia buat, dan after that dia tukar ni kan.
ada tu dia habiskan medicine ni, then dia sambung buat apa yang dia nak, engineering. Sebab orang otak pandai. Tu just nak sharing lah dengan rakan-rakan semua. Okey, terima kasih Kak Azhar, Kak Siti Nomi. Ada lagi tak yang lain atas perkongsian cukup menarik? Saya tertarik juga sebenarnya dengan isu, kita panggil isu lah yang dibawa kan, kematangan kejaya kan. Saya sama macam Kak Azhar kita. Waktu lepas, biasa berlaku lepas PMR lah kan. Lepas PMR result pun tak adalah bagus sangat, tapi dapatlah masuk kelas sains. Tapi mesti parent ni dia akan, kita faham, pendapat saya, parent saya dia cuba untuk bagi yang terbaik lah untuk kita. Cuma kadang dia tak selari dengan apa yang kita nak. So saya terpaksa masuk kelas sains atas kehendak parent, sedangkan saya minat kelas sastra. Saya bukanlah atas dasar minat, sebenarnya atas dasar malas kot. Sebab kelas sains 11 subjek. Jujur saya belajar 11 subjek kot. Kalau kelas sastra baru 8 subjek. Kan? So saya macam, waktu saya fikir tu macam kelas sastra 8 subjek je. Malah belajar banyak kan. Tapi sebabkan parent suruh, tapi tadi saya agak memberontak jugalah sebab saya tak nak. Dan parent menggunakan alasan yang saya nak ikut kawan. Padahal tak ada pun kawan saya kelas sastra semua masuk sains. Lepas tu, bila percubaan SPM, kan kita kan, saya tak tahu lah kalau best saya kita ada percubaan SPM. So result terkeluar, and then parent jadi macam, tengok kan dah cakap, kan boleh buat. Dia jadi macam annoying tau. Jadi macam seolah kita yang salah dalam pilihan sendiri tau. Lepas tu SPM saya buat main-main. Sebab saya dah cakap dah dengan cikgu saya nak masuk SPM. So saya dapat result. So bapak saya memang mengamuk lah, bising lah. Tak adalah marah beria tapi dia bising lah. Lepas tu dia kata lepas ni apa-apa perjalanan nak pergi, pilih sendiri. So saya pun masuk STP, and then alhamdulillah saya pilih sendiri masuk bidang kaunseling ni. Lepas tu kebetulan pula PTPTN kan dia ada syarat dia kan. So saya tak kena bayar PTPTN, so saya tak ada hadapan parent saya. Start daripada tu lah dia orang macam percayalah yang saya boleh pilih ikut kehendak saya. Daripada saya pula dah tak jadi macam tu. So situasi ni bagi saya macam mungkin hampir semualah di kalangan kita berlaku benda ni. Dan pentingnya lah kematangan kejayaan ni untuk belia, untuk remaja dan juga untuk ibu bapa tu sedar tentang anak mereka. Itu pada saya lah, dan saya sangat suka lah isu ni. Nak tambah satu lagi. Boleh. I think because sebab kita tak matang or we do not know about our career punya option, so kita rasa macam kita tak ada hak tau untuk nak make a choice. So I think that is what happened to me. Because I tak tahu, I do not have the awareness, macam existential kan, when you do not have the awareness to option tu tak ada. So potential punya option. So I because I do not know about this, I jadi macam jadi pak turut lah sebab kita tak tahu. So bila dah besar ni, bila dah hidup dah lebih makan asam garam apa semua, so kita tahulah sebenarnya I boleh buat macam ni, but because I don't, so I make sure lah on other things, I make sure I cari option tu. So ini apa yang this instrument ni I think is good lah to help the student, mana sama ada dia orang tak nak tahu ke, dia orang tak tahu ke apa ke, at least there are option if nak dia orang nak tahu tu. Satu lagi saya nak tambah yang berkaitan dengan kaunselor sekolah kan. Waktu saya dulu, sebenarnya kaunselor sekolah ni dia sangat membantu lah untuk saya menyuarakan pendapat saya. Tapi malangnya suara saya dengan suara kaunselor tu tak didengari. Lebih kurang macam tu lah. Banyaknya cikgu-cikgu, especially guru kelas, dia lebih menyokong ibu bapa saya lah. Okey, terima kasih Aspa, Kak Azhar, Kak Siti. Okey, sebenarnya memang kaunselor ni kalau di sekolah ni pada zaman kita sekolah dululah, termasuk saya rasa tak sangat dikenali. Dan yang saya tahu kaunselor ni adalah memang tempat kalau murid-murid ada masalah je. Sebab tu kita takut kadang-kadang nak pergi jumpa kaunselor ni. Sebab kita nanti dicop sebagai pelajar yang bermasalah. Masuk yang kelas ni kawan-kawan kita dah cakap, kau nak masalah apa kau?
Jadi kita memang tak nak kan, memang kita orang kata apa, kalau boleh memang mengelak nak berjumpa dengan kaunselor. Kita tak tahu, mungkin zaman dulu outreach-nya ataupun perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah itu kurang diperkasakan. Tapi lately ni saya tengok tak menang tangan. Sebab itulah ratio kita sekarang 500 murid, 1 orang kaunselor. Mungkin ratio itu nanti akan direndahkan lagi. Disebabkan dalam tempoh pandemik sekarang, kalau kita tengok pelajar-pelajar sekarang banyak kan pelajar yang dah bunuh diri, yang buat-buat perkara yang orang kata di luar jangka. Itulah sebenarnya untuk makluman rakan-rakan, salah satu faktor saya sambung belajar kesihatan mental, itulah yang saya nak dapatkan maklumat, ilmu. Sebab saya berdepan dengan pelajar sekarang ni cukup mencabar. Ilmu-ilmu yang belajar dulu tu, saya rasa macam tak berapa nak valid sangat nak digunakan untuk dengan dunia murid sekarang ni. Dia cukup mencabar bagi saya. Jadi saya rasa, saya kena belajar. Tak apa, saya teruskan belajar untuk dapatkan ilmu untuk membantu anak-anak murid kita yang sekarang ni. Okey. Jadi saya rasa slot ni macam panjang pula macam berceramah. Okey. Baik Ustaz, terima kasih. Jadi saya rasa itu sajalah daripada saya. InsyaAllah nanti apa-apa perkongsian, okey, kita boleh share-share lagi lah masa kelas bersemuka nanti. Okey, and then Cikgu, sebelum terlupa, terus share kat dalam slide ni. Kalau boleh. kita tak share dalam slide lah, nak tengok lah balik kan. Saya share PowerPoint Ya, PowerPoint. Nanti boleh edit lah, letak nama masing-masing kat situ. Dan juga soalan dia tu. Okey, boleh Kak Siti. Dan bolehlah guna untuk adik kita ke, untuk anak-anak kita ke nanti. Kita dah belajar ni, kita buat dulu untuk anak kita. Okey, itu saja daripada saya. Segala kekurangan, saya mohon maaf. Bunga seroja, bunga selasih, itu saja. Terima kasih. Cia. Cia. Baik cikgu. Wow. Ada yang berani nak balas? Ada berani nak balas pantun? Siapa nak beli? Okey, itu saja. Okey Hafiz, teruskan. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Rizwan atas pembentangan yang sangat-sangat menarik sebab saya rasa ini dia berkaitan dengan kita semua. Masing-masing boleh berkait dengan inventory tersebut sebab kita masing-masing macam ada pengalaman buruk kan di masa dulu kan. Samalah, saya pun sama je macam dengan saudara Azfar cakap tadi, semua jenis tak ada pilihan dulu. Semua masuk terpaksa saja. Okey, jadi sebenarnya inventory ni bagi saya dia sangat penting, bukan saja setakat pelajar. Selain itu dia penting juga untuk ibu bapa dan juga pihak sekolah lah. Supaya pihak sekolah pun dia taklah memaksa seperti macam yang Cikgu Ridwan cakap tadi kan. Paksa tu. Okey. Jadi sebab slot tadi pun dah panjang kan. Okey, kita akan teruskan lagi pembentangan dengan pembentangan yang ketiga daripada saudari Hema. Dah bersedia ke? Tunggu sekejap, saya share slide. Okay, no problem. Okay, saya mempersilakan saudari Hemawati. Okey, baik. Selamat petang kepada semua. Hari ini saya akan membentangkan tentang soal selidik tahap kemarahan individu. Okey, pengenalan. Kemarahan adalah satu emosi semula jadi yang kita semua alami dari semasa ke semasa. So kemarahan ni macam natural lah, kita tak plan, okay, time ni kita nak marah, time ni kita tak marah. Okay, dia akan jadi semula jadi, okay, kemarahan. And then kemarahan boleh berlaku disebabkan oleh peristiwa luaran dan dalaman. Okay, kemarahan ini adalah sangat umum. Dia akan memberi kesan kepada dua individu. Okay, satu tu penyerang, satu lagi tu individu yang diserang. So dia akan involve two people lah bila kita marah. And then apabila seseorang itu marah, heartbeat, okay, akan increase, and then tekanan darah pun akan meningkat, okay, apabila kita menjadi marah. And then kemarahan juga ada positif, iaitu membolehkan kita untuk melawan dan mempertahankan diri kita apabila kita diserang. Okay, and then kemarahan pada kadar yang minimum itu adalah perlulah untuk dalam kehidupan kita.
And then ada 3 pendekatan utama yang boleh dipraktikkan, iaitu dengan menyatakan, menghadkan and then menenangkan. Iaitu apabila kita menjadi marah, we can share our feelings to other people and then we can control ourselves, and then the most important thing is we should calm down ourselves, okay, when we get angry. Okay. So next, tujuan soal sedih adalah untuk mengenal pasti tahap kemarahan. Okay, and then mengetahui cara-cara menguruskan kemarahan. Okay, bila kita buat soal selit ni, kita dapat tahu tahap mana yang kita berada dalam tahap mana kemarahan kita, and then dari situ kita dapat tahu cara-cara untuk menguruskan kemarahan kita. Okay. So next, okay. Dalam soal selit ni, responden akan menjawab betul ataupun salah. So ada 2 option saja, iaitu betul ataupun salah. And then alat ujian ni ada 4 skala, iaitu kurang daripada 5, 5 hingga 9, 10 ke atas dan hilang kawalan. So ada 4. And then soal selit ni boleh dijawab selama 5 hingga 10 minit, tapi saya rasa soalan semua sangat senang, so very straightforward. So when can answer in like 2 to 3 minutes lah. Okay. And then ada 25 soalan dalam soal selit ni, and then boleh digunakan untuk pelajar dan orang dewasa. Okay. Kaedah pengiraan skor, kita kena menghitung bilangan skor betul. Okay. So kurang daripada 5 bermaksud individu yang biasa dan normal. Tapi perlu mengetahui cara untuk menguruskan kemarahan. And then next 5 to 9, individu yang mempunyai tahap kemarahan yang sederhana. Okay, then still kena belajar macam mana nak menguruskan kemarahan. 10 ke atas merupakan individu yang mempunyai tahap kemarahan yang serius. Okey, bermaksud individu ni tak boleh mengawal diri. Okey, perlu belajar untuk mengawal diri. And then the last one is hilang kawalan. Okey, dalam soal selit ni ada 4 soalan, iaitu macam contohlah ada satu soalan bermaksud bila kita menjadi marah, kita rasa macam nak membunuh orang. So kalau kita menjawab betul bagi soalan itu, so bermaksud kita ni dikategori sebagai hilang kawalan. Okay. So ini adalah 4 kaedah pengiraan skor lah, kurang daripada 5, 5 hingga 9, 10 ke atas, and then hilang kawalan. Okay, so ini adalah soal selidik tahap kemarahan. Okay. So saya ada bagi soal selit ni dalam grup. So ada 17 orang yang menjawab soal selit ni. So 16 orang, and then one is unknown lah, tak ada nama. And then daripada 16 orang tu 10 perempuan dan 7 lelaki. Umur dalam lingkungan 24 hingga 35 tahun. And then pekerjaan kebanyakannya guru. Okay, so dalam scoring ni seorang responden dapat skor 4 paling kurang lah. And then ada 2 responden yang mendapat skor yang paling tinggi, iaitu 17. Okay, ketiga-tiga responden ini lelaki. Okay, so dalam scoring tu ada seorang dapat 4 skor betul, bermaksud responden tu individu biasa dan normal. And then ada 6 responden dapat skor 5 hingga 9 betul lah. So bermaksud mereka individu yang mempunyai tahap kemarahan yang sederhana. And then balance 8 orang dapat 10 ke atas. So mereka individu yang mempunyai tahap kemarahan yang serius. Okay. And then ada 3 responden yang mempunyai tahap kemarahan yang sangat serius lah. 2 responden dapat 17 skor betul. And then 1 responden perempuan dapat 15 skor betul. So bermaksud 3 orang ni mempunyai tahap kemarahan yang agak serius lah. Okay.
So tapi tiada responden yang hilang kawalan sebab tak ada yang menjawab betul bagi soalan keempat terakhir itu. Yang rasa ingin membunuh macam tu. Okay, so bagi refleksi, saya rasa soal selit ni boleh digunakan dalam sesi kaunseling. Saya tak pernah, I have no experience using this soal selit. But I think lah, based on my knowledge, saya rasa boleh digunakan dalam sesi kaunseling. And then soal selit ni memang boleh mengesan tahap kemarahan. And then boleh kenal pastilah cara mengurangkan kemarahan. And then this is some ideas lah macam mana kita nak mengurangkan kemarahan kita. For example, kita boleh meditate, bersenam, sembahyang macam tu untuk mengurangkan kemarahan kita. And then the important thing is kita kena share our feelings to others. Kalau macam terjadi sesuatu perkara, kita kena marah on the spot lah. Macam kita kalau simpan, one day it will burst out. Burst out, and then kita akan bersikap macam agresif. We will try to hurt others. Kalau kita tak menunjukkan, melepaskan kemarahan kita. And then untuk melakukan ini, seseorang individu tu perlu belajar bagaimana untuk memilih dengan jelas apa keperluan dan bagaimana untuk mendapatkannya tanpa menyakiti orang lain. And then kesimpulannya, saya tak kata kita tak boleh marah. We can get angry, but right timing lah. Masa yang betul, time tu kita kena marah, kita marah. Bukan like every time, every minute kita marah. So menjadi tidak tegas tidak bermakna individu berkenaan hanya menurut atau menunduk, tetapi lebih kepada menghormati diri sendiri dan masyarakat di persekitaran. So saya rasa itu saja daripada saya. So ada apa-apa soalan tentang soal selit tahap kemarahan? Okay, hai Hema. Hai. Okay, bagus ya tahap inventory tahap kemarahan individu ya. Bagi saya saya nak tanyalah, mungkin nak share tahap kemarahan individu. Saya rasa kalau inventory ini kita apabila klien yang bagaimana jumpa kita ni, adakah tengah berkepul-kepul keluar marah dia, kita ini adalah masa bila kita nak guna, apabila klien jumpa kita dalam keadaan marah, kita nak tahu tak marah dia bagaimana, adakah begitu? Mungkin saya rasa semasa sesi kaunseling tu klien akan menyatakan masalah mereka kan. So jikalau lah klien tu mengatakan saya ada masalah kemarahan, mungkin kita boleh gunakan inventory ni lah untuk mengetahui tahap kemarahan ni. Based on my knowledge lah, I'm not sure. Mungkin orang lain boleh share. Sebab kadang-kadang ialah kalau di tempat kerja ni, orang yang marah ni biasanya dia tak akan jumpa dengan klien. Kan, sebab bagi dia tak ada masalah, tetapi dia adalah sikap-sikap manusia. Contohnya lah dalam saya punya persekitaran kan, ada tu memang tak tahulah, agaknya angin datang pirik dia setiap bulan ke apa ke, tak tahulah, tapi saya nak marah je, agaknya sesuai kalau saya bagi kat dia, tapi mahu penampal hinggap kat muka saya lah kan. Tu kalau sebab orang yang selalu marah-marah macam ni, sure dia ada sebab. Tetapi bagi saya orang yang marah-marah macam ni, dia tak akan pergi ke setting ni lah. Setting tak akan pergi ke kaunseling, bagi dia tak ada masalah. Kan? Itu sajalah saya nak ni. Okay. Ada apa-apa lagi soalan? Okay, so I think Hema, mungkin kan apa tadi yang based on when do you need to use this instrument. Sometimes like what Kak Nomi cakap, they will not tell you lah when you are angry, but I think
bila kita tengok daripada statement apa klien cakap, ataupun nada suara dia, kadang-kadang klien ni dia cuba untuk mengelak daripada cakap that dia ni marah orang tu, tapi dia punya tindak tanduk dia macam mana, it's like contradictory dengan apa yang dia cakap tu, or that can kita boleh detect dekat situ, dan kita boleh tengok kalau lah betul this is a major issue yang menyebabkan contoh dia putus kawan ke, dia bergaduh dengan orang ke, or kerja tak siap ke, dia sebagai seorang bos yang macam contohnya autocratic, of course we can use cara like leadership style punya ni, but we can also use this instrument juga untuk nak tengok level kemarahan dia, tahap kemarahan dia compared to Stasi pun kemarahan juga kan, yang lagi satu instrumen tu yang kita dapat modul tu, I think that one pun kemarahan juga, but that one is a bit complicated lah. You can compare between this and that, yang mana yang lebih sesuai nak guna untuk that particular client lah. Kalau macam mungkin untuk adolescent yang ke bawah, kemungkinan kalau you tengok dia punya degree of anger dia tu teruk, then I think Stasi is better. Kalau tak, I think this instrument is good enough, because dia punya satu administration dia pun senang, and also dia punya items dia pun tak banyak. Yeah. From what I remember, yes. That's all from me. Okay, thank you for your sharing, Kak Azhar. Okay, so I think that's all. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Saudari Himawati. Kawan-kawan lain ada lagi ke soalan ataupun kongsian yang hendak diutarakan? Okey, tidak ada. Okey, terima kasih Saudari Himawati. Perkongsian yang sangat bagus dan mengguna untuk kita mengesan tahap kemarahan seseorang tu kan, ataupun klien kita, ataupun mungkin boleh diri sendiri pun nak buat ke, macam apa ni, macam Puan Nomi juga dia kan, kok tiba period lebih cuba isi, tinggi ke rendah. Okey, tak ada lawak je. Okey, baik. Jadi kita akan meneruskan lagi pembentangan kita dengan pembentangan kelima iaitu tu dia angkat tangan lagi, itu kau semangat. Okey, kita punya Saudari Azhar Sabrina dengan pembentangannya yang Lama dah dia tunggu tu. itu lah. Minggu dah. Debar, ya Allah Tuhanku, sakit otakku. Semangat. Okey, hujung nanti tanya banyak-banyak biar dia jawab. Jadi solat. Kak Naomi ready soalan. Kak Naomi ready. Tanya banyak-banyak. Okey. Sekejap ya, I will present, nanti bagi tahu lah kalau nampak atau tidak ya. Pastikan setiap orang satu soalan. Ya, setuju. Boleh. If I can answer, I will answer. No, let me check mana. Bukan ni. Ya Allah, kenapa tiba-tiba macam tak tahu nak buat ni. Sabar. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Okay. Okey. Ya. Alright. Naomi nak catat tu daripada slide by slide tu. Slide pada slide semua dia nak catat, dia nak tanya nanti. Janganlah budi saya. Okey. Okey, nampak kan? Nampak Okey Kak, nampak dipersilakan Kak ya. Okay, Assalamualaikum and a very good evening to everyone. Thank you moderator, thank you friends sebab sudi mendengar, walaupun tak nak dengar pun silalah dengar ya. I will try to explain this as orang kata dengan kaedah layman term as possible. So the instrument that I'm going to present is Eureka, University of Rhode Island Change Assessment. Okay, so ini adalah dua jejaka ni lah yang develop the instrument, Prochaska and Di Clemente. So kalau siapa yang selalu ada buat research on behavior change ke apa ke, nama dua orang ni memang agak famous lah, okay, dalam bidang the behavior change. Okay, so both of them in different universities, but they collaborate to develop this instrument. Okay, so what is readiness to change? So dia menunjukkan keinginan seseorang tu
untuk menukarkan tingkah laku dia yang sekarang ni kepada tingkah laku yang sepatutnya. Dan usually the current behavior tu adalah yang tidak sihat lah, or yang tidak sepatutnya dilakukan lah. Janganlah yang baik kepada yang jahat, yang itu janganlah kalau boleh. So ini kalau macam klien yang mungkin nak turunkan berat badan ke, or nak kurangkan merokok ke, or anything lah, okay. Teori ni, instrumen ni berdasarkan this model, trans-theoretical model of change. Dia ada daripada pre-contemplation, contemplation, preparation, action, maintenance and relapse. Kalau you tengok, kalau orang bila ada isu, ada problem, dia akan daripada dia tak sedar itu adalah satu isu sampailah dia cuba dah buat sesuatu dan dia cuba maintain. Tapi kadang-kadang ada certain circumstances yang membuatkan dia relapse balik. Maknanya kembali semula kepada tingkah laku yang sebelum ni yang dia dah tukar. Okay, let me show you a video of what is the process tu. Cuba bagi tahulah kalau boleh dengar atau tidak ya. I'm Dr. Wendy Guest, here to explain how using behavioral science can change your life. Have you ever really wanted to change something in your life, but it didn't work out the way you planned? Maybe you wanted to eat healthier, or exercise more often, or get rid of a bad habit. You made some goals, you tried to change, but in the end, you were not successful and you felt frustrated and stressed out. Well, here's some good news. The science of behavior change can help you succeed in changing your behavior, and as a result, have a better life. Behavioral scientists have found that people who go through a particular process to make a behavior change are more successful than those who don't. That process is called the trans-theoretical model, or simply the stages of change. Let's learn about these stages to help you succeed in making a positive change in your life. Meet Isabella. She has a challenging job and often feels tired and run down. One day, her friend asks if she'd like to join a fitness walking group, but Isabella doesn't see the purpose and explains that her schedule is too busy. Isabella is in stage 1 of the trans-theoretical model, the pre-contemplation stage. For her to move out of this stage, something has to happen, something that makes her think. One day, Isabella reads an article that helps her realize some of her habits really aren't healthy and could lead to serious problems later in life. She begins to consider the pros and cons of making a lifestyle change. Now when her friend asks about walking, Isabella says she'll think about it. Isabella is now in stage 2, the contemplation stage. As Isabella contemplates further, she starts to talk to her friends and colleagues about how she might fit a regular walking program into her busy schedule. She also researches what she might need for walking, as well as the benefits she can expect, such as better health, more energy, and increased endurance. Isabella is emotionally and mentally preparing herself to change her lifestyle by increasing her self-efficacy and building her determination toward adopting this new behavior. She's in stage 3, the preparation or determination stage, which will empower her to make a change. Now that Isabella is prepared and determined to make a change, she takes action by joining her friend's walking group. After a month, Isabella is doing very well and starts to see her results in her energy and daily life. Isabella is in stage 4, the action stage. But when things get a bit hectic at work, she stops walking for a week. Fortunately, her group leader understands the challenges people face in the action stage and shares some motivational material to help Isabella get back on track. Over time, Isabella becomes more consistent and confident with her walking activity and starts feeling better than ever. Fast forward 6 months, we find that Isabella is consistently maintaining her new lifestyle.
She feels great physically, handles daily stress with more ease, and has more energy than ever. Isabella is in the 5th stage, the maintenance stage. She has built a supportive network by getting friends and family to join her walking group, and that helps her focus on preventing a relapse back to her previous behavior patterns. Each stage of the behavioral change process presented new challenges, but when Isabella worked on her internal attitude changes, she was able to make the external behavioral changes that she desired. Now she is thrilled with her healthier lifestyle and all the benefits that come along with it. Congratulations, Isabella. We all have behaviors that we want or need to change. Using behavioral science to understand the change process will help you be more successful with changing those behaviors. That means a better you and a better life. I'm Dr. Wendy Guess. Thanks for joining me. I'd love to hear about your journey to a better you. Okay. So that is a simple video lah that I can share about the process. Okay. So kalau kita just cakap, kalau if I just explain ayat ini sahaja, tak dapat nak relate kan dengan apa yang kalau ikut isu klien tu. That's why I showed that video. So this is the explanation of the subscales tu. I will just move on lah sebab tadi kita dah the video dah share kan. Tapi kalau nak tanya nanti boleh tanya ya. This pun sama jugalah contoh of the process tu. Okay. So Eureka ni dia ada banyak version. Yang contoh yang ada dengan Prof Mas tu, that one would be, I think would be on alcohol from what I remembered. Okay, tapi kalau ikutkan dia ada lima versi. Lima ni lah sebab behavior dia ada specific behavior yang kadang-kadang researchers nak kaji. So yang lebih prominent yang diorang ni adalah alcohol, drug, drinking. Yang ini adalah Delta Project, it is similar to alcohol lah, and domestic violence. Kalau untuk 4 ini semua free kecuali domestic violence. Yang ini yang ini kena beli kalau nak guna. Okay, so for this assignment presentation, saya akan present on psychotherapy punya version ya. Okay, kalau kita tengok on that particular version, dia punya reliability dia tinggi, dan kita tengok on each of the subscales tu, of course 6.67 contemplation tu it is still acceptable lah. Tapi but majority of it is they have good reliability. Okay, so next. Okay, so instrument ni dia adalah multidimensional, meaning that dia ada empat subscale yang akan dikaji. Okay, dia tujuan instrumen ini digunakan adalah to identify the stages of change and readiness to change. Maknanya stages of change tu sama ada orang tu berada di pre-contemplation, contemplation, action or maintenance. Okay, and this is not a clinical tool. Okay, so ini boleh it is a self-administered punya instrument. Tapi kalau contohlah the person is not able to understand. For example, macam umur yang adolescent ke apa ke, then the counsellor can assist in helping the client answer this question, because dalam instrumen developer tak ada specify which population yang boleh guna for this instrument. Tapi sebab certain words might be hard to understand for adolescent, for some people, so the counsellor can assist in answering the question. Okay, and it is around dia ada 32 item
you can answer around 20 minutes. Okay. So dia ada 5 scale, it is a Likert scale, dia ada 5, so from 1 to 5, okay, and bila client tu answer, they need to make sure that they answered based on what they feel at that time, bukan minggu lepas, bukan tahun lepas, bukannya apa yang dia akan rasa tahun depan, is right now, keadaan sekarang. And because this instrument is general, so make sure that when you are answering or when the clients answering the question, dia refer to one of their problems, the prominent problems that they are currently having. Contoh, weight loss or procrastination. So that particular problem. So define what is your problem. Kalau contoh you ambil instrumen drug, of course it will be related to drug. Kalau the instrument yang versi alcohol, it will be on alcohol. But this one, because it is general, so it is important for you to inform the client that please remember when you are referring to your problem to try to specify the major problem that they are having at that particular moment. Okay. So tadi I ada cakap yang apa dia punya subscale yang dia kaji kan. So sebelum ni when they develop this instrument, the team they attempted to measure determination, which is the preparation punya subscale. Okay, tetapi when they do the factor analysis, it did not load. So which is that determination punya factor. That is why the instrument hanya mengkaji 4 saja subscale, iaitu pre-contemplation, contemplation, action and maintenance. Okay. So this is an example of the items for pre-contemplation. Okay, kalau tengok dekat sini, item-item dia semua menunjukkan macam dia tak accept pun apa masalah, that particular problem is a problem for that person. Contoh, saya gemuk, biarlah saya gemuk, saya sihat, or tapi sebenarnya tak sihat pun, ataupun tak apa, gemuk-gemuk pun ada je orang suka, contohnya macam tu. So dia tak accept that they need help. Okay, so contemplation, this is the items. Okay, so action and maintenance. Kalau kita tengok ada yang saya highlight dalam merah tu, itu menunjukkan item yang tak perlu klien isi bila tak dalam borang jawapan. Okay, nanti saya tunjuk dia punya scoring dia. Okay, ini adalah dia punya scoring. Satu, instrumen ni dia tak ada macam borang jawapan. So bila isi tu, kalau lah contoh ni nak buat, I think it's good to have a template of the scoring punya ini supaya dia boleh masukkan terus ke dalam the table untuk counselor lah kalau if you want to use this instrument. Okay, so what you need to do is based on the item, ini semua adalah senarai item dia lah. Kalau period contemplation 1, 5, 11 and you can read all those. Dan mana yang saya merahkan tu omit, maknanya tidak perlu kira. Okay, so dia punya ini when you total this, you can get the score based on the subscale. Tetapi kalau kita nak tengok on overall punya readiness to change tu, dia berada di tahap mana, that is where you need to campurkan contemplation, action and maintenance tu, tambahkan dan tolak dengan pre-contemplation. Sebab kalau kita tengok secara logiknya, pre-contemplation is a negative item. Okay, contemplation, action and maintenance, this is more towards positive items. That is why you need to deduct the total from pre-contemplation untuk dapatkan the readiness to change tu. Okay, so this is
an example of the answer that you should do. Okay, so macam tadi kan question 31, number 4, 20 and number 9. Yang ini tak perlu isi lah. So bila you dah isi, contoh untuk pre-contemplation, you dah tambah, harap apa yang sekira ni betul, then you can dapat 11, 29, 30 and 24. So daripada sini, you bahagikan kepada 7. Then you can dapat mean for each of this subscale. Okay, then apa yang you boleh buat ialah untuk dapatkan readiness tu, you tambah and you tolak. So 10.29 tu adalah the total of ni lah, so readiness. So what's next? Apa yang you kena buat? So you tengoklah dia berada dalam lingkungan yang mana, dalam kategori yang mana ya. Okay, so kalau kat sini kita tengok kalau you punya markah adalah 8 dan ke bawah, it means that they are pre-contemplators. Maknanya they do not want to change. Okay, they don't think that that is a problem. That's why they do not want to change. Okay, 8 hingga 11 contemplators. Okay, so it means that they are thinking of changing but they are not doing anything yet. Okay, 11 hingga 14 tu preparators to action takers. It means that ini adalah golongan orang yang berada dalam nak membuat sesuatu dan ke arah dah tengah melakukan sesuatu. Okay, so kalau lah contohnya yang kat bawah tu intensive service population, mungkin contoh kalau macam di dalam kalau macam Yuanis, dia dekat bahagian apa for adolescent yang bermasalah, yang kalau Taman Sri Puteri tu yang pregnant adolescents ke apa kan, or sekolah tunas bakti, maybe you can use 12 ke 14 dan bukan 11 ke 14 dia punya range dia. Okay, so tadi kita ada cakap apa namanya ni, dia punya proses tu, when you want to use that instrument, this instrument, what you can do is you can also include this measures: self-efficacy, situation temptation, processes of change and decisional balance. Sebab kita nak tengok, okay, kalau lah contoh dia berada di pre-contemplation, kenapa dia dalam pre-contemplation? Adakah ada dia punya internal factors tu? Contoh self-efficacy scale dia, self-efficacy dia tu rendah. Dia tak tahu, or they do not have the knowledge or the belief that they can do something. Okay, or kenapa dia relax balik, or kenapa dia dia punya when they are in the action punya ni, kenapa kalau ada dia punya temptation tu, what will tempt them to relax balik? Kalau macam orang yang merokok, bila tengok kawan-kawan dia duk isap merokok sama-sama semua, jom lah satu je. So the temptation to have untuk sekali je, daripada sekali ada 2 kali, 2 kali dan 3 kali. So that can help you to identify kenapa orang ni macam ni. Then processes of change. Question ni, instrumen dia salah satu item yang dia tanya adalah what do you do to reward yourself when you try to apply what you need to do. Okay, and decisional balance. Tadi kan kalau you tengok video tu, dia ada cakap tentang pros and cons. Kalau lah saya kuruskan badan, apa pros dia, apa cons dia? Okay, dan juga dia ada cakap on self-efficacy. So this instrument juga, you can help you to see kenapa klien tu berada dalam proses yang keadaan stage yang dia berada tu sekarang. So all these are free, cuma yang ini kalau yang saya tengok, mostly the instruments are more towards specific behavior, like drinking, smoking and alcohol, drugs. Okay, so but you can check on the link yang saya dah bagi dekat bawah tu, just to check if
kalaulah you need that dekat siapa yang bekerja di hospital ke apa ke, if you need this instrument, you can take a look whether and see whether it is okay or not, and you can have a go at it lah. Okay. Alright, reflection saya dulu. Reflection on this instrument, I think kalau contohnya klien tu duk berbolak-balik tentang apa yang dia patut buat, this is a good instrument to identify what stage the client is at. Cuma apa yang saya tak berapa berkenan ialah macam apa Prof Mas cakap, bila likat dia 5, satu tu item yang nombor 3 tu undecided. Itulah yang akan merosakkan dia punya answer. So bila dia tak tahu, dia akan jawab tak tahulah, tak tahu. So itu yang satu yang saya tak berapa suka lah. Even before this, when I use this for my research, kebanyakan klien bila dia jawab dia letak 3. So it would not reflect on apa yang sepatutnya dibuat klien tu berada lah, on which stage. Yang itu yang saya tak berapa suka lah. But but other than that, I think dia tak bias, sebab dia bukan setakat tengok on the process sahaja, dia akan tengok juga apa ada measures yang you boleh kaji. Maknanya dia bagi tahu, okay, nak tengok process of change, stages of change ni, readiness to change ni bukan setakat ini, you boleh assist dengan ada instrumen yang you boleh untuk you tengok secara holistik orang ni macam mana. Okay, other than that, saya rasa macam tak ada. Kalau ada saya cakap, tapi yang lain-lain macam mana? So how do you what do you think of this? Okay, hai Azhar. Okay, pertama maknanya Azhar selalu gunakan inventory inilah ya kiranya. Azhar guna ni ada juga untuk student Azhar, dan juga sebab Azhar masa Azhar buat masters, Azhar guna instrumen ini untuk kajian Azhar. So kalau macam what I notice, because the question sometimes tak berapa, macam ayat dia panjang-panjang, so budak-budak yang I buat tu pula sekolah tunas bakti, saya kena baca untuk diorang faham. That's why I think this is not suitable sangat lah untuk adolescent, lagi-lagi or not educated punya person lah. Even kalau I translate pun tak berapa, diorang still ni juga memerlukan bantuan. Yes. But this is a good thing lah, sebab kadang-kadang kita nak tengok orang tu kenapa dia berada dalam keadaan tu. Macam contoh, when I relate this with myself, kata nak turun berat, tak turun-turun juga, kenapa? Even dah lepas dah buat tu sekejap lah shock sendiri, pergi jogging apa semua, then kenapa naik balik berat? So apa yang buatkan I relapse balik into the current kegemukan itu, contohnya. So, ataupun kecomelan itu, or maybe ada orang tu, sebab yang kebanyakannya saya tanya, dia macam tanya, Kak Azhar, saya contohnya saya nak turunkan berat saya memang dah exercise apa semua, tapi at one point berat saya tak turun-turun. Kenapa? So they lose their self-esteem, they lose their motivation, they lose sebab self-efficacy, satu, kita kena ada support, dan kita juga kena ada knowledge in order for you to believe in yourself, to be able to execute what you want to do. So untuk kuruskan badan, contohnya orang tu dia dah bukan main lagi dibuat, tetapi tak turun-turun juga berat dia. Sebab apa? So that is where the knowledge comes in. Sebab diorang tak ada knowledge tu, then they don't understand why is it that badan diorang time tu, berat diorang tu tak turun-turun. Apa sebab dia? So when they know that, barulah saya faham, maknanya of course awal-awal tu berat badan tu berat air.
then untuk nak lemak tu it's not easy for you to turunkan lemak tu. So what kind of other exercise yang dia kena buat and all, mungkin juga hormon yang memainkan peranan, but because they don't know that, kebanyakannya from action dia orang stop. Dia orang balik semula ke contemplation. Dia orang nak buat tapi dia orang tak ni. So this is for me this is nice lah untuk guna. Okey, satu lagi Azhar tadi sebut dia kata ada 5 stage kan. Yang pemarkahan tadi tu. Okey, yang pemarkahan kan kurang daripada 8 iaitu tak nak ubah. Lebih kurang dia punya tu kalau less than 8 maknanya dia tak nak ubah. Kalau 8 ke 11 tu nak ubah tapi tak bersedia. Dan 11 ke 14 ni maknanya orang tu nak buat tapi maknanya sekarang dalam proses perubahan tu lah. Preparation tu ni. Yes. Apabila dia berada di tahap 8 and below ni maknanya tak nak ubah. So ini agaknya kita punya cabaran agaknya kan. Let's say kita mengambil ujian ini kepada klien dan klien kita dapat dia punya jawapan dia adalah less than 8 kan, maknanya dia tak nak ubah. So itu cabaran kita lah nak buat macam mana dia, contohnya dalam isu berat badan tadi lah. So apabila dia tak nak ubah maknanya saya dah selesa dengan keadaan ni, tak sakit pun saya, tak itu pun saya. Aku pun senyum je. Dia macam tu lah kan. Kalau contoh that is why bila akak buat this instrument, when you know bila dia dekat mana stage dia, itu yang bagus. When you know kalau you tahu the decisional balance and also dia punya self-efficacy, maknanya dari segi internal orang tu, cara dia berfikir, apa pros and cons. Mungkin dia tak nampak pros kebaikan bila dia buat benda ni, ataupun dia tak ada maklumat untuk macam mana dia nak buat benda tu, the efficacy of doing certain things to change their behaviour. So sebelum akak bila akak nampak yang itu, it's good that you tengok apa dia orang punya cara pemikiran dia. Dan dekat situ you boleh bukan cocok lah, explore lagi lah. Tapi kalau dia dah memang tak nak, kita tak boleh nak cakap apa lah. Okay. Satu lagi maknanya umur yang sesuai ni, adolescent ataupun mungkin apa peringkat yang sesuai untuk ni, ataupun tak ada limited, there's no limited at all. The developer tak ada stated which population stages yang ini, tetapi kalau bagi pandangan Azhar, budak sekolah menengah insya-Allah boleh. Sekolah rendah memang out. Tak digalakkan, memang tak digalakkan lah. Bagusnya sebab ni kadang-kadang they don't understand why they do this. Kadang-kadang certain people like budak-budak, they don't understand why they don't want or they do. Kadang-kadang dia ikut kawan apa semua. So sometimes the answer might not be reliable lah. Tapi adolescent dan ke atas insya-Allah boleh. Okay. Bagus ni, bagus. Untuk bahasa Melayu memang tak adalah, macam Azhar pernah buat di peringkat master tu, that means you gunakan ni berapa dia punya reliability dan juga dia punya combat alpha dia kan. Azhar rasa, okay, let me check back, I will confirm back with you. I can't remember because I ada buat back to back translation. Kalau ada, I will share the soft copy kepada semua so that you can use it lah, and dia punya reliability dia okay, tak ada masalah. Okay. Sebab saya tengok soalan dia tu, dia panjang. Kalau orang nak dia menjawab tadi 10 to 20 minutes je. Saya rasa more than that, sebab kalau jawapan pendek mungkin kita cepatlah otak kita kan. Kita tak nak tetapi soalan dia panjang. As far as I'm concerned, I don't have any problem that need change. Kita kena kan itu soalan semua jenis, bukan pendek-pendek, panjang. Ayat dia panjang, yes. Yes. I think kalau macam untuk kita punya population, I think 20 minutes will not be enough. I think around 30 minutes lah. Sebabnya saya based on saya punya cara
I think kalau dalam bahasa Melayu mungkin okey sikit. Lebih straightforward kan? Yes. Thank you Kak for asking. Ada apa-apa lagi? Ada siapa nak tanya lagi? Azhar, Kak Zaida nak tanya. Boleh. Azhar, tadi means dia punya inventory ni ada 4 subskala lah ya, bukan 5 4, yes. 4, so determination tu dia tak ada lah Yes, preparation or determination tak ada. Lepas tu kan subskala apa ni yang pre-contemplation tu kan tadi kan dia punya item-item tu dia macam individu yang nak jawab tu mungkin dia macam dalam denial stage lagi Ya, maknanya ataupun denial or they don't think that dia tak tahu yang yes, betul. Kadang-kadang ada orang dia tak tahu benda tu satu masalah yang perlu diubah. That's why dia berada dalam situasi, dia berada dalam kategori yang itulah. Dalam tu. Lepas tu kan maksudnya kan macam mana kita macam situasi klien yang macam mana yang kita boleh nak guna inventory. Sebab kan macam tadi kan dia kan pre-contemplation tu kan macam dia tak tahu kan dia nak berubah kan. So situasi yang macam mana yang kita boleh gunakan inventory ni. Masuk tangan dalam baju. Sampai sekarang ingat Okay, dia sebenarnya kalau contohnya lah akak nak tengok orang yang sebab this is a readiness to change. So selalunya dia adalah more kepada tingkah laku, behavioral. So anything related to behavior dengan punya laku. Anything that is related to the change of their behavior, yang ini boleh guna. Sebab yang ini dia general. Kalau contoh akak ada yang more kepada spesifik, dia adalah macam yang Azhar ada bagi yang tadi itulah yang drinking, alcohol, smoke cessation pun boleh. Because setahu Azhar dia tak ada instrument on smoking cessation, tetapi instrumen ni boleh guna. Kebanyakan research yang Azhar tengok banyak on weight loss, exercise, and smoking cessation. Benda-benda yang yang selalunya akan ada isu-isu temptation. Yang akan membuatkan dia tidak melakukan or they stop doing this. Okay. Apa yang tadi kan ada apa yang Azhar merahkan tu yang tak payah kira tu kan. Itu sebab apa Adakah item itu macam item apa kita definisi, kita namakan dia item tu? Dia let me saya buka balik. Dia tak ada, sebab kalau ikutkan item dia sama je. I started working on my problem. I rasa this is just to ensure that there is no particular reasoning, tapi kalau akak tengok nombor 20 dengan 30 hampir sama kan soalan dia. I'm actively working on my problem. Nombor 14. But okay. So dia punya item ni dia tak ada dia macam similar to other questions. So dia just nak letakkan kat situ sebagai untuk nak tengok ada orang jawab setahu Azhar dia tak ada apa-apa meaning. I don't know why. The reasoning kenapa dia omit benda tu lah, kenapa dia tak letak. Tetapi kalau I tengok kat sini dia punya item dia ni macam aku tak tahulah Kak, I nak bagi jawapan yang kelirukan kot dia saja macam dia nak kelirukan responden ke? Tapi dia campur kan, negatif positif kan? Dia kalau item yang ini pun sama je kayak I'm successful in working on my problem but I am not sure I can keep up with the effort on my own. So dia punya item ni ada but ada tetapi. It can be that.
yang ini Azhar kena check balik lah. But there is no macam explanation on why dia omit. Kenapa dia buat macam tu? It's just that kalau Azhar dapat, Azhar I will share dengan akak dengan rakan-rakan. Tapi kalau just to answer this, it's better to just omit this lah. Tak payah letak. Okay. Alright, thank you Azhar. You're welcome. Any other question? Kalau tak ada dah. Tadi bukan main lagi nak bully saya kan? Yohanis tak nak tanya. Tadi bukan main lagi bully akak. Tak ada Okey, gurau-gurau. Okay, kalau macam tu I pass the baton back to Afif lah ya. Thank you so much. Okay, Kak Azhar, terima kasih atas tangan tadi. Aku tak tanya, nak tanya takut kena balik. Apa nak saya tanya? Tanya lah. Betul lah, tanya lah. Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada. Dia pun saja je. Aku kena tanya balik yang mampu yang jawab. Ya dah lah. Okay, jadi terima kasih atas pembentangan tadi. Dia sebenarnya sangat bagus juga kan untuk nak detect gitu, macam yelah macam tadi pun saya maksud sembang pasal berat je, terasa awak, tahulah awak ni bakat. Ada lah. Tapi tak kisah, pun biasa je. Saya cakap tu berdasarkan saya ya. Tak ada. Dia related. Boleh pakai. Okay. Azfar nak melawan aku ni makan. Tunggu sekejap. Okay. Jadi kita akan teruskan lagi pembentangan dengan pembentang yang terakhir untuk hari ini, iaitu Puan Dayana. Saudari Dayana ataupun Cik Dayana kan aku salah kan, kena maki juga. Okay. Dah bersedia? Saudari Dayana ada tak? Sebab tadi dia ada bagi tahu yang dia tak dapat masuk kelas. Ada tak? Cuba cek. Oh ya ke? Rasanya apa nama Kak Dayana kita dia tak dapat ada kelas hari ni. Dia ada Tak ada dalam senarai. Dalam senarai pun tak ada ni. Tak ada, maknanya sebab dia ada bagi tahu tadi. So, macam ni nak teruskan tangan ke minggu 13 ke? Okey, boleh balik. Kita rehat tu. Banyak lah. Lagi-lagi di depan Azhar bentang boleh kan. balik. Okey, dah habis semua pembentangan. Okey lah ya. So sangat bermanfaat, sangat bagus. Jadi kita akan jadi kita akan sambung minggu depan ni. Dah ada berapa lagi pembentangan? 5 lagi. Okey, jadi kalau 5 lagi okeylah ya. Jadi sempatlah kita habiskan semua nanti. Prof, minggu depan tak ada kelas kan? Minggu depan ada apa? Kelas Dr. J. Hari Jumaat sebab kelas dengan Dr. J. Oh, tak ada. So fokus pada kelas Dr. J lah ya. Itu penting tu teori. Jadi minggu lagi satu dah ya? Minggu lagi satu. Ya. Baik. Okey, ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada. Jika tak ada boleh balik. Boleh balik. Thank you, Prof. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. New Year. See you all next year. Selamat tahun baru. Bye. Good New Year. Semua bercakap.